Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita telah dapat bersama-sama dalam ceramah khas Ramadan pada hari ini yang bertajuk Rumah Ibadat Hijau, Inisiatif ke Arah Kelestarian Alam Sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, pejam celik kita telah pun berada di 5 Ramadan, yang bermaksud kita telah pun menjalani ibadat puasa pada hari yang kelima. InsyaAllah, semoga kehadiran kita pada program ceramah ini adalah termasuk dalam amalan-amalan baik yang akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin serta hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bagi pihak penganjur, iaitu Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari KOSEM, Universiti Malaysia Perlis, serta Pusat Islam dan Pembangunan Insan, Pimpin UNIMAP, mengalu-alukan kehadiran semua hadirin dan hadirat ke program ini, iaitu sama ada dari kalangan warga-warga UNIMAP, agensi-agensi kerajaan, jabatan-jabatan agama Islam, wakil-wakil pengurusan masjid, para profesional dan juga syarikat-syarikat swasta yang dapat turut serta dalam program pada pagi ini. Sebagai makluman tambahan, sesi ceramah ini juga turut disiarkan secara langsung melalui FB Live KOSEM dan juga FB Live Yayasan Wakaf Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin serta hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan konsep rumah ibadat hijau dan juga tabung wakaf masjid hijau. Saya yakin ramai yang tertanya-tanya berkenaan dengan konsep rumah ibadat hijau ini. Adakah ia bermaksud masjid itu mestilah diwarnakan dengan warna hijau? Ataupun jawatan kuasanya kena memakai baju hijau? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya rumah ibadat hijau ini ialah masjid yang menggunakan teknologi hijau, iaitu teknologi yang mesra kepada alam sekitar. Saya percaya ramai di antara kita yang biasa mendengar teknologi seperti teknologi solar, lampu LED dan sebagainya. Dan ini adalah antara teknologi hijau yang cuba diterapkan di bangunan-bangunan masjid. Selain daripada itu, apabila kita menyebut berkenaan dengan teknologi hijau, sudah pasti akan ada kos-kos yang berbangkit, kos-kos yang terlibat, yang mananya kadang-kadang bukanlah sedikit, mungkin mencapai ribu ataupun puluh ribu. Mungkin pihak masjid mempunyai dana, mempunyai sokongan padu daripada ahli jemaah, kutipan masjid yang cukup tinggi. Walau bagaimanapun, adakah ada peluang-peluang lain ataupun platform-platform lain yang boleh digunakan untuk mendanai projek-projek teknologi hijau ini? Dan selain itu juga kita sebagai umat Islam, bolehkah kita menyumbang untuk projek-projek masjid hijau ini? Mungkin kita nak menyumbang projek untuk projek teknologi hijau, tetapi kita tidak berada berdekatan dengan kawasan masjid tersebut. Jadi bagaimana kita nak menyumbang dalam satu platform supaya semua masjid boleh untuk kita sumbang? Justru itu, bagi mengupas dan menjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan program ini, pihak penganjur iaitu KOSEM dan Pimpin telah membawakan dua orang penceramah khas, iaitu yang pertamanya ialah Encik Muhammad Muhtazam bin Nurdin selaku Ketua Unit Komuniti Lestari daripada Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation ataupun ringkasnya MGTC. Assalamualaikum Encik Azam. Waalaikumsalam, Tuanku. Alhamdulillah. Dan
Panel kita yang kedua adalah Puan Nur Syafina binti Abdul Rahim yang bertugas sebagai pengurus bahagian dasar dan pembangunan daripada Yayasan Wakaf Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Tengku, apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagi pihak Urustia ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Muntazam bin Nurdin dan juga Puan Nur Syafina binti Abdul Rahim kerana telah menerima jemputan untuk bersama-sama kita pada pagi ini, dan juga secara umumnya kepada pihak MGTC dan juga Yayasan Wakaf kerana memberikan sokongan untuk menjayakan program ini. Hadirin serta hadirat yang dirahmati sekalian, sebelum kita teruskan dengan sesi ceramah, pihak majlis ingin menjemput yang berusaha Profesor Engineer Dr. Rizal Effendi bin Cik Ismail selaku Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UNIMAP bagi memberikan sedikit kata-kata aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih rakan saya, Tengku Niza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Muhammad Muntazam bin Nurdin, Ketua Unit Community Lestari, Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation, MGTC. Yang berusaha Puan Nur Syafina binti Abdul Rahim, pengurus bahagian dasar dan pembangunan Yayasan Wakaf Malaysia, selaku jemputan kita lah pada pagi ini untuk membincangkan atau berkongsi tentang rumah ibadat hijau dan juga tabung wakaf hijau lah. Dan seterusnya kepada semua yang join acara kita pada pagi inilah. Saya nampak ramai lah, termasuk tadi saya nampak tadi ada yang berusaha Tuan Haji Nazim, ada tadi CEO MAIPS. So terima kasih semua yang dapat hadir. Pertama sekali saya bagi pihak pengurusan Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada KOSEM dan juga pimpin yang telah pun menganjurkan sesi penerangan khas ini, perkongsian di bulan Ramadan ini tentang rumah ibadat hijau, yang mana kita berjaya menjemputlah dua pakar dalam aktiviti rumah ibadat hijau. Yang pertama daripada MGTC sendiri, Encik Muhammad Muntazam, dan juga dia nak buat rumah ibadat hijau kalau tanpa dana ataupun kewangan pun susah juga. So sama kita ini ada Puan Syafina yang akan bersama-sama memberikan sedikit input tentang tabung wakaf hijau. Untuk makluman semua, sebenarnya UNIMAP bermula pada tahun lepas lagi kita telah pun bekerjasama bersama dengan MGTC dan juga MAIPS, yang mana kita telah pun mengenal pasti 3 buah masjid di Perlis ini untuk kita jadikan sebagai platform ataupun untuk kita transform masjid ini kepada dipanggil sebagai rumah ibadat hijau. Saya dimaklumkan rumah ibadat hijau ini merupakan salah satu agenda di bawah Kementerian Kementerian Air dan Alam Sekitar, KASA, yang mana di bawah MGTC ini sebagai pengelola untuk melihat dari segi ruang dan peluang untuk kita transform, untuk kita melihat teknologi yang boleh kita gunakan di rumah-rumah ibadat. Dan inilah lahirnya rumah ibadat hijau, saya percaya, yang mana boleh kita membantu dari segi penjimatan elektrik contohnya, dan juga lebih kepada untuk mesra alam sekitar. So UNIMAP tidak ketinggalan. Kita memang sememangnya mempunyai kepakaran. Beberapa pensyarah dan juga pendidik kita di UNIMAP memang mempunyai kepakaran untuk kita berkongsi dengan masyarakat, dengan komuniti, bagi bekerjasama untuk membangunkan ataupun mengubah daripada masjid-masjid di negeri Perlis ini ataupun rumah ibadat di negeri Perlis ini kepada berkonsepkan teknologi hijau. So itulah dia hari ini akan ada sesi perkongsian. Dan saya percaya dah adalah beberapa masjid yang telah pun dipasang dengan sistem solar dan sebagainya untuk digunakan oleh para jemaah di karya tersebutlah. Dan sudah pastinya boleh mendapat orang kata penjimatan dan sebagainya lah. So itu merupakan yang saya faham konsep rumah ibadat hijau yang telah pun dikenal pasti. Dan UNIMAP secara langsung memang kita terlibat dan membantu MAIPS bersama-sama dengan MGTC melihat dari segi konsep rumah ibadat hijau di negeri Perlis inilah. Dan untuk makluman semua juga, di UNIMAP ini kita bermula tahun lepas juga kita telah pun come up dengan the branding for UNIMAP for Society. So
selaras dengan rumah ibadat hijau yang diperkenalkan oleh KASA dan juga MGTC ini. So UNIMAP tidak mahu ketinggalan lah untuk kita bersama-sama berkongsi kepakaran sekali lagi di bawah payung UNIMAP for Society, yang mana kita ingin membuat program yang what we call as the knowledge transfer program. Kita ingin memindahkan ilmu apa yang ada di UNIMAP ini, wujudnya UNIMAP di negeri Perlis ini. Kita ingin mendapat masyarakat, kita ingin memberikan limpahan ilmu kepada masyarakat setempat supaya apa yang ada di dalam universiti dapat digunakan ataupun diaplikasikan kepada masyarakat. So sangat bersesuaian dengan tajuk perbincangan pada pagi ini, iaitu tentang rumah ibadat hijau. Sememangnya UNIMAP memberikan komitmen dan juga kerjasama kepada MGTC, MAIPS, KASA dan juga hopefully sepanjang Yayasan Wakaf lah, untuk kita bekerjasama dalam menjayakan program rumah ibadat hijau inilah. So saya bagi pihak pengurusan universiti ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada MGTC dan juga Yayasan Wakaf, Cik Mutazam dan Puan Syafina, dan juga kepada sekretariat iaitu KOSEM dan juga pimpin yang telah pun menjayakan program pagi ini. InsyaAllah hasil perbincangan perkongsian oleh dua pakar kita pada pagi ini dapatlah dimanfaatkan oleh seluruh, bukan saja di UNIMAP tapi di seluruh komuniti masyarakat di negeri Perlis, insya-Allah. So, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor Engineer Dr. Rizal Effendi, Cik Ismail, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UNIMAP di atas ucapan alu-aluan tersebut. Sekarang tibalah kita untuk sesi ceramah. Kita akan mulakan dengan penceramah kita yang pertama, iaitu Encik Muhammad Mutazam bin Nordin daripada MGTC. Untuk makluman semua, Encik Azam merupakan key person ataupun dalam utaranya adalah orang kuat. Adalah orang kuat dalam program Rumah Ibadat Hijau ini. Kita boleh katakan sekiranya tak ada oleh Encik Azam ni, mungkin tak berjalan program ni. Justru beliau adalah individu yang paling tepat untuk memberikan penerangan kepada kita berkenaan konsep dan kaedah pelaksanaan program Rumah Ibadat Hijau. Untuk pengetahuan sidang pendengar sekalian, kita akan sesi Q&A ataupun sesi soal jawab di akhir program, iaitu selepas penceramah kita yang kedua. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan boleh mula menulis soalan di ruangan komen di bahagian Google Meet ini, dan mungkin penceramah akan cuba menjawab soalan tersebut lebih awal. InsyaAllah. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Mutazam bin Nordin untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan sukacitanya dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ribuan terima kasih ya kepada Prof. Dr. I.R. Rizal sebagai Timbalan Naib Chancellor UNIMAP dan juga Center of Sustainable Campus and Energy Management KOSEM dan juga Pusat Islam dan Pembangunan Insan Pimpin, kerana di bulan Ramadan kali ini ada slot-slot yang menarik lah yang dianjurkan oleh pihak KOSEM dan juga Pimpin. Dan untuk makluman semua juga, bulan Ramadan ini juga bulan sambutan bulan wakaf kebangsaan 2022 lah di bawah Yayasan Wakaf Malaysia. So, alhamdulillah, terima kasih lagi di atas peluang yang diberikan kepada saya sebagai wakil daripada MGTC untuk sedikit perkongsian ilmu lah berkaitan dengan program dan juga pelaksanaan Rumah Ibadat Hijau di Malaysia di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Kita boleh pergi ke slide seterusnya tak? Okey, ini sedikit agenda daripada saya. Rasanya saya tak perlu perkenalkan diri saya oleh kerana moderator kita pada pagi ini, Ayah Tengku, telah angkat setinggi-tingginya saya di pagi Ramadan ini. Terima kasih Tengku. InsyaAllah mulut masin, orang Kelantan kata mulut masin, insyaAllah
Mungkin itu menjadi satu tanda ataupun rujukanlah kepada Malaysia berkaitan dengan rumah ibadat hijau di Malaysia. Okey, ini sedikit agenda saya nak kongsikan bersama tuan dan puan pada kali ini. So daripada 1 sampai ke 8, pengenalan objektif rumah ibadat angkat, kit rumah ibadat hijau, elemen hijau dan pemboleh cara, aspek program rumah ibadat hijau, rumah ibadat hijau rujukan dan kejayaan. Tadi Prof ada maklum dah ada beberapa masjid yang telah mendapat pengiktirafan di bawah bandar rendah kabel kategori rakan kongsi. So kita dah angkat satu daripada rumah ibadat angkat, kita dah angkat satu dengan kejayaan mendapat 3 diamond lah. Nanti saya akan kongsi lagi detail dalam slide saya seterusnya insya-Allah. Dan yang ke-8 tu struktur dan statistik pendaftaran program rumah ibadat hijau bersama database-nya dipegang oleh pihak MDTC lah, dan benda ni akan diangkat kepada MDTC terus kepada kementerian KASA dalam bahasa pendeknya KASA. Okay, next. Okay, sedikit pengenalan. Okay, next. So untuk makluman semua, rumah ibadat hijau ataupun program rumah ibadat hijau ni adalah satu inisiatif MDTC dan telah dipersetujui oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air lah pada tahun 2020. Lanjutan daripada itu, YB, Datuk Seri Tuan Ibrahim dan Tuan Man sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air telah melancarkan ataupun merasmikan program rumah ibadat hijau ni pada September 2020 di MDTC Office lah di Bandar Baru Bangi. Dan lanjutan daripada itu juga kami telah memilih salah satu rumah ibadat angkat. Dalam kes ini MDTC telah memilih Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi dan alhamdulillah kami dah buat audit dan laksanakan beberapa langkah-langkah teknologi hijau ataupun energy saving measure lah, langkah-langkah jimat tenaga menggunakan teknologi hijau dan dirasmikan oleh Datuk Seri IR Dr. Zaini Hujan lah, KSU KASA pada 2021. Itu sedikit pengenalan berkaitan dengan rumah ibadat hijau. Okay, next. Objektif. Objektif ni untuk rumah ibadat hijau ni buat masa sekarang hanya ada 2 saja. Yang pertama tu kita nak jadikan rumah ibadat ataupun masjid lah. Kalau in bracket tu masjid, kalau rumah ibadat ni dia besar sikit dia punya skop dia, tapi kita zoom kepada masjid pada pagi ni. So masjid ni pusat pemangkin kelestarian alam sekitar dan juga nak memupuk budaya gaya hidup hijau di kalangan ahli syariah. So saya tak nafikan semua orang pun tahu masjid ni pusat penyebaran ilmu lah, ilmu berkaitan dengan agama. Dan cuma kali ni kita nak tambah satu lagi berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Contoh apa yang kita buat daripada rumah pergi ke mana-mana, apakah impak dia kepada alam sekitar. Dan seterusnya yang kedua, objektif yang kedua tu kita nak jadikan bangunan masjid tu sebagai bangunan model ataupun contoh bangunan cekap tenaga, cekap air, mesra alam dan rendah karbon di kawasan setempat. Dengan dua objektif ni, selain daripada teknologi yang kita nak gunakan menggunakan kaedah wakaf nanti, kita nak juga lahirkan budaya hijau ataupun budaya lah kepada ahli syariah dan juga komuniti setempat. Itu 2 objektif yang kita nak capai dalam program rumah ibadat hijau. Okay, next. Rumah ibadat angkat. Ini untuk permulaan, peringkat permulaan di bawah KASA ada lebih kurang 8 ke 10 agensi di bawah KASA, termasuklah NGTC, Suruhanjaya Air, Indah Water, Jabatan Perairan dan Saliran, Med Malaysia dan seterusnya, dianjurkan ataupun diberikan pilihan untuk memilih rumah ibadat angkat masing-masing. Antara kriterianya memilih rumah ibadat yang bersaiz medium dan besar lah, kerana ada impak yang besar di kawasan mereka. Dan yang kedua tu agensi itu sendiri akan memberi sumbangan masa, tenaga dan kewangan. So untuk fasa pertama ataupun rumah ibadat angkat fasa pertama ni, sedikit dana telah diberikan oleh KASA untuk
MGTC melaksanakan program-program di 12 rumah ibadat angkat terpilih di bawah agensi dan jabatan KASA. Okay, next. Kit dalam rumah ibadat hijau ada kit, ada panggil kit rumah ibadat hijau. So dalam kit rumah ibadat hijau ni setiap donation ataupun sumbangan kepada masjid tu ada dia minimumnya RM5,000 lah. Tapi dalam RM5,000 tu RM1,000 kita akan bagi cash money kepada pihak masjid lah untuk dia melakukan aktiviti-aktiviti ataupun pembelian aset-aset ataupun seperti pilih cekap air ke ataupun lampu-lampu LED yang belum ditukar lagi. Selain daripada itu, kita ada juga walkthrough energy audit conduct by MGTC. Tapi untuk di negeri Perlis, alhamdulillah kita ada partner lah, rakan kerja teknikal kita, COSEM Unimed lah sebagai partner kita. So kita akan work bersama COSEM Unimed untuk menjalankan audit tenaga di masjid-masjid terpilih di negeri Perlis. So masa yang sama kita akan ada bangkit amalan hijau bersama ahli syariah. Kita ada penyertaan dalam program bandar rendah karbon. Kita ada kita semula, pilih cekap air, buku panduan amalan hijau, set pelekat peringatan amalan hijau dan cash money tadilah sebanyak RM1,000. In totalnya untuk fasa pertama, KASA allocate sebanyak RM5,000. RM1,000 cash money, lagi RM4,000 kepada aktiviti ataupun equipment yang berkaitan di dalam kit rumah ibadat hijau. Okay, next. Okay, elemen. So ni elemen di bawah rumah ibadat hijau. So elemen yang pertama tu jimat penggunaan tenaga elektrik. Elemen kedua jimat penggunaan air. Ketiga, kurangkan pembuangan sisa dan juga pusat pengumpulan sisa-sisa terpakai dan dijual kepada pihak pembeli lah. Digunakan masjid sebagai pusat ataupun center dan digalakkan menggunakan produk-produk hijau yang mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Malaysia seperti Suruhanjaya Tenaga menggunakan logo bintang. Kalau MGTC menggunakan logo daun. Kalau Sirim menggunakan logo Eco Label. Itu kita panggil produk-produk hijau yang berdaftar ataupun dah diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. So kita pergi pada pemboleh cara, you tengok ruangan keluar tu, ruangan yang kat luar ni, kat sini kita panggil pemboleh cara, kita nak tingkatkan kesedaran melalui pendidikan. Katalah dekat masjid tu ada sekolah kafar ke ataupun ada sekolah-sekolah yang berkaitan yang di dalam kawasan masjid ataupun rumah ibadat. Yang kedua, kita nak terapkan budaya gaya hidup hijau. Dan yang ketiga tu mekanisme sumbangan hijau. Yang tu akan diterangkan oleh Puan Syafinah nantilah. Dalam kes ni kita ada juga panggil localized ataupun wakaf di peringkat masjid dan juga wakaf di peringkat kebangsaan lah ataupun yang dimanage by Yayasan Wakaf Malaysia. Okay, next. Aspek. So aspek ni tadi Prof mungkin hanya bagi tahu kepada teknologi sebab ada related dengan wakaf. Wakaf hanya boleh bayar ataupun cover di bawah aset. Kalau wakaf ni mesti aset. Ada satu lagi, ada juga dia panggil dana manfaat. Itu saya tak nak cerita detail lah, tapi Puan Safinah mungkin cerita pasal yang berkaitan dengan teknologi hijau. Itu yang kita nak fokus lah untuk wakaf. So untuk amalan hijau ataupun individu, kita targetlah dalam program rumah ibadat hijau ni, kita nak increase amalan hijau kepada ahli jawatan kuasa, ahli syariah dan juga komuniti di persekitaran. Itu berkaitan dengan amalan. So amalan ni memerlukan komitmen lah daripada individu-individu yang akan menggunakan masjid ataupun rumah ibadat hijau. Kita pindah kepada yang sebelah kanan, bangunan. Bangunan tu akan menggunakan teknologi hijau. Seperti barang-barang elektrik perlu cekap tenaga. Barang-barang untuk air perlu cekap air. Ataupun sos baru, tenaga boleh baru. Ataupun mungkin collection ataupun menggunakan air hujan, sistem penuaian air hujan untuk kepada bukan untuk minum dan wuduk lah. Untuk fasa pertama mungkin kepada landscape dan juga toilet. Kalau mungkin ada peringkat kedua kepada yang dah treat water tu,
Mungkin kita boleh guna kepada wuduk dan juga water cooler lah. Itu ada teknologi sekarang dengan Nahri Malaysia lah. So yang ketiga tu sisa buangan. Katalah bulan Ramadan ni kita buat banyak sangat bukan juadah berbuka puasa, walaupun kita buat packing apa semua tu kan. Mungkin ada juga pembaziran, tapi mintalah jasa baik tuan dan puan dan juga ahli jawatankuasa masjid lah. Kalau boleh diallocatkan 1,000 lah diagihkan. Dan sebagai pengguna tu kita appreciate lah ataupun hargailah juadah buka puasa yang diberikan ataupun dibekalkan. Dan juga pokok. Pokok kat sini di sekitar masjid tu digalakkan menanam pokok-pokok, sama ada pokok herba ke, pokok yang boleh menyerap karbon dioksida, karbon dioksida tu. Sebab karbon ni penting untuk balancekan kelestarian ataupun indoor air quality ataupun kualiti udara lah di sekitar masjid. Okay, next. Next, please, Ain. Okey, ni cadangan aktiviti komuniti. Selain daripada buat camping semua tu, kita biasa KASA introduce aktiviti seperti kudah, kutip sampah sambil beriadah. Nama pendeknya kita panggil kudah lah. Bersama komuniti di kawasan perumahan, di kawasan taman awan ataupun di kawasan perkuburan lah, perkuburan Muslim. Itu kita gunakan perkataan kudah lah. Dan selain daripada itu kita ada sesi perkongsian ilmu amalan hijau bersama ahli jawatankuasa, ahli karyah dan juga komuniti. Untuk next slide please. Ini antara program yang telah dilaksanakan di salah satu masjid, Masjid Jami' Arakuda di Penang. So kami telah anjurkan nama program tu panggil Hari Bersama Ahli Jawatankuasa dan juga ahli karyah lah. So dalam program ni kita ada beberapa slot yang melibatkan hasil jualan minyak masak terpakai, contoh barang-barang yang boleh di-recycle tu kita jual kepada satu company. Daripada situ duit yang dijual tu sama ada you nak bawa balik pun boleh, nak masukkan kepada tabung masjid pun tidak ada halangan lah. So far kebanyakannya dia datang bawa, dia dapat kos yang dia jualan, dia bawa balik lah. Mungkin ada sebahagian disedekahkan kepada pihak masjid. Ini pun satu cara jugalah. Untuk makluman tuan dan puan, di masjid rujukan di Bandar Baru Bangi, Masjid Hasanah Bandar Baru Bangi, sebulan collection ataupun jualan kepada masjid ataupun hasil daripada sumbangan penduduk ataupun karyah kepada masjid, pihak masjid telah menjual kepada pembeli dan hasil daripada jualan tu sekarang ni menghampiri RM2,000 sebulan. That means komuniti di Bandar Baru Bangi tu dia bagi satu sumbangan mereka melalui barang-barang terpakai. So barang-barang terpakai seperti minyak masak terpakai, kotak ke, buku yang tidak digunakan lagi kan. Duit jualan tu dia terus infak kepada tabung wakaf, tabung masjid lah. Sama ada untuk makluman juga di Masjid Hasanah ni dia telah lancarkan tabung wakaf pemulihan ataupun pembangunan. So duit tu akan pergi ke tabung wakaf pemulihan ataupun pembangunan tadi. Okay, next. Ini cadangan aktiviti bangunan hijau seperti yang dimaklumkan tadi. Ini juga tercover ataupun cover lah di bawah wakaf masjid hijau seperti penukaran kipas, penghawa dingin cekap tenaga, sistem solar yang small scale yang bukan big scale, pemasangan penuaian air hujan spa, penukaran pilih cekap air, kawasan pengumpulan sumber kita semula, bahan binaan kelengkapan dan yang diiktiraf oleh Mah Hijau ataupun mana-mana yang pengiktirafan kepada cekap tenaga, cekap air lah seperti SPAN ke, Suruhanjaya Tenaga ke dan seterusnya. Pembangunan kebun komuniti di pekarangan rumah ibadat juga ada dalam kategori aset wakaf Masjid Hijau. Okay, next. Okay, ini rumah ibadat rujukan dan kejayaan. Ini saya angkatlah satu. Masjid Hasanah Bandar Baru Bangi merupakan rumah ibadat angkat MGTC. So ni masa saya pada tahun lepas banyak dihabiskan untuk mengangkat ataupun menjadikan
Masjid Hasanah ni sebagai satu rumah ibadat angkat rujukan apa yang telah dilaksanakan oleh ahli jawatan kuasa dan juga MDTC bersama di dalam program ini seperti Kebun Bandar Urban Kit. Itu ada kerjasama dengan pihak Mardi lah. Pusat kitar semula, air telaga tube, solar, sistem solar PV di Bumbung, lampu LED, pusat kumpul minyak masak terpakai. Ini antara inisiatif yang melibatkan teknologi. Teknologi ni tak semestinya teknologi yang advance seperti sistem solar tu consider advance sedikit. Macam dengan pusat kita semula tu tak advance, kita sediakan satu tempat dan sediakan tong untuk di Kariah meletakkan barang-barang terpakai. Hasil terkumpul kita buat jualan dan duit tu akan pergi kepada pihak masjid lah. Okay, next. Apa yang kami lakukan juga di Masjid Hasanah, kita ada step by step lah, langkah demi langkah yang kita laksanakan. Dengan modal 5,000 kita jadikan ia pemangkin kepada langkah seterusnya. Dengan RM5,000 tu kami buat energy audit. Dalam energy audit report tu kita ada cadangan-cadangan yang boleh dilaksanakan, ada yang melibatkan modal dan juga ada yang tidak melibatkan modal. So contoh dengan RM5,000 tu kita bagi kit rumah ibadat hijau seperti yang saya maklumkan tadi. Dan step yang kedua, alhamdulillah rezeki Masjid Hasanah Bandar Baru Bangi sedikit sumbangan daripada RHB Islamic Bank. Dia wakafkan sistem solar sebanyak 22 kW bersamaan dengan 75,000. Kami MDTC bersama pihak masjid telah laksanakan sistem solar lah di Masjid Hasanah Bandar Baru Bangi. Dan langkah ketiga, oleh kerana masjid ni dah sangat berusia dan pihak AJK Masjid telah melancarkan tabung wakaf pemulihan dan memerlukan dana sebanyak 3.9 juta. Sebab alhamdulillah sekarang ini dah terkumpul lebih kurang 1.7 juta dan kontraktor yang fasa pertama tu kita perlukan 1.9 juta dan alhamdulillah pihak masjid telah dalam proses menilai kontraktor mana yang berjaya untuk laksanakan projek-projek di langkah ketiga lah ataupun dalam fasa yang pertama. Okay, next. Dalam report juga kita ada intensiti tenaga sebagai penanda aras lah. Sebelum kita buat sesuatu, kita ada satu baseline. So dekat sini kita wujud building energy index untuk masjid. Oleh kerana di Malaysia ni belum ada lagi benchmark untuk masjid-masjid yang cekap tenaga. So insya-Allah dalam program ni saya target bila dapat 100 data masjid, kita akan buat satu program bersama majlis agama dan juga stakeholder untuk kita brainstorm dan wujudkan satu penanda aras kepada masjid. Contoh masjid kerajaan negeri, masjid Kariah. Kita ada kategori-kategori masjid insya-Allah nanti Daripada sini juga ada juga aircon penghawa dingin index, lighting index dan juga plug load index. Itu ada di dalam laporan. Okay, next. Ini juga selain daripada electricity, kita ada juga kepada air. So air tu kami beri nama intensity penggunaan air ataupun water usage index. So dalam ni kita letak juga area dia dahulu sebab tidak ada lagi reference dekat Malaysia. Kami menggunakan pakai meter cube per meter square per year lah, per tahunan. Inilah you tengok daripada kuning ke biru, dark blue tu 53% impak daripada pandemik COVID. So majority yang kami dapati, kebanyakan program kami untuk 12 ataupun 11 rumah ibadat angkat tu kami guna pakai data 2019 sebagai baseline dan kita tengok 2020 dan 2021 lah. Kat situ apakah impak daripada pandemik. Selepas itu baru kita tengok apakah impak daripada pelaksanaan teknologi hijau seperti solar, lighting dan juga penghawa dingin yang telah dilaksanakan di Masjid Hasanah. Okay, next. Ini juga dalam laporan audit awalan kami ada dipanggil agihan beban. So dekat sini semua maklumlah penggunaan penghawa dingin ni lebih kurang 60% kepada pihak masjid lah. Lampunya lebih kurang 19%,
soketnya 14% dan juga lain-lain 7%. Itu dalam keadaan bulan biasa. Bila bulan Ramadan dia akan sedikit meningkat dekat akaun. Masa 2019 ni masih belum lagi pandemik. So biasanya lepas solat tarawih ada tadarus. So ada sedikit peningkatan penggunaan tenaga lah dari segi jangka masa tu. Okay, next. Ini juga contoh-contoh cadangan di dalam laporan audit awalan lah. Kita ada melibatkan tidak ada kos pelaburan, ada kos sederhana dan juga ada kos tinggi. Kita kategorikan kecekapan tenaga dan juga tenaga boleh baharu. So ini antara jangkaan lah daripada penggunaan pengurangan tenaga tu, 15% kepada kecekapan tenaga dan 44% kepada tenaga boleh baharu. Okay, next. Ini kalau kita buat step by step daripada baseline, kita pergi ke step-step dan insyaAllah daripada 81 boleh drop sampai ke 32 dia punya building energy intensity tu. Okay, next. Kita buat juga untuk air. Air ni macam mana amalan dan juga teknologi. So dekat sini potensialnya 42% dan next. Dekat sini kita buat step baseline dan kita buat step-step daripada 2019 boleh drop sampai 2.5 lah dia punya intensity. Okay, next. Okay, Alhamdulillah oleh kerana pelaksanaan ni telah berlaku pada tahun 2020 dan 2021, Majlis Hasanah Bandar Baru Bangi telah diiktiraf oleh KASA, Kementerian Alam Sekitar dan Air, di bawah bandar rendah karbon. Di kategori rakan kongsi. Kalau zon biasanya PBT, pihak berkuasa tempatan, tapi di dalam PBT tu ada partner di dalamnya. So Majlis Hasanah dikategorikan sebagai partner ataupun rakan kongsi. So through program ni kita dah boleh jimatkan sebanyak 17% kepada electricity dan tak sampai 1% kepada waste. So dalam kes ni MDTC atau KASA telah mengiktirafkan Masjid Bandar Hasanah Bandar Baru Bangi mendapat 3 diamond untuk kategori electricity ataupun energi. Cuma yang waste, water dengan mobility tu masih belum mendapat pengiktirafan. InsyaAllah pihak masjid akan meneruskan aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan percentage kerana 1% hingga 4.99% akan mendapat 1 bintang, 5 hingga 9.99% akan dapat 2 bintang dan seterusnya lah. Dan diamond paling tinggi yang di bawah pengiktirafan KASA ni 5 diamond. That means you dah capai 45% carbon reduction. Okay, next. Okay, struktur dan statistik ini antara topik yang terakhir yang saya nak bawakan pada pagi ni. So struktur pelaksanaan program Rumah Ibadat Hijau ni kami kategorikan kepada 2 kategori. Yang tertutup ni di bawah fasa pertama, agensi di bawah KASA, kementerian lah. Dan kategori terbuka ni kita open kepada Majlis Agama Islam Negeri dan di bawahnya ada Jabatan Agama Islam Negeri lah. So kita terbuka ataupun mana-mana agensi yang terlibat, katalah ada GLC company ke mana-mana agensi, dia berminat kepada satu rumah ibadat ni, dia just register dengan MDTC dan MDTC akan turun bersama untuk menolong kepada rumah ibadat terpilih tadi tu untuk melaksanakan program rumah ibadat hijau angkat kepada agensi tersebut. Okay, next. Ini contoh. Ini statistik masjid yang berdaftar di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sehingga Januari 2022 sebanyak 6,514 dan agihannya seperti yang tertera di peta Malaysia tu. Dan alhamdulillah di Semenanjung, kita pergi next slide. So next slide ni antara pendaftaran program rumah ibadat hijau buat masa sekarang. Cuma target saya pada tahun ni untuk dapatkan 100 rumah ibadat hijau. Ini antara kategori di Kelantan kita dah dapat green light lah daripada MAID, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat lah Kelantan. Untuk starting kita start dengan 15 dahulu. Walaupun ada, kalau refer pada peta yang sebelum tu,
Kelantan lebih kurang 500 masjid tak silap saya kan. Cuma kita start dengan 15 dahulu. Kita juga dapat kebenaran daripada Maib. Saya nampak Ustaz Nazim ada dalam platform pagi ni. So kita juga telah laksanakan meeting pada 16 bulan 6 2021 dan kita Maib agree nak jalankan dengan 4 dahululah. Seperti yang maklum daripada Prof tadi, 3 bersama COSEM ataupun UNIMED tadi dan 1 tu telah dilaksanakanlah dengan rakan kerja strategi yang lain. InsyaAllah di Perlis ada 4. So di Terengganu saya buat bulan 3 2022, dia start dengan 9 dahulu, tapi 1 tu di bawah pilot project KASA lah. So in totalnya 10 dan dia punya tema tu 1 daerah 1 masjid kepada negeri Terengganu lah. Dan insyaAllah saya akan pergi ke Melaka bulan 5 nanti insyaAllah untuk perbincangan dengan Majlis Agama Islam Negeri Kedah lah, untuk perbincangan lah. Dan insyaAllah saya akan pergi ke seluruh negeri Malaysia dan dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia lah. Nanti kita akan pihak yayasan pun akan keluarkan surat untuk kepada MAIN dan kita akan ada briefing ataupun mesyuarat berkenaan pelaksanaan Rumah Ibadat Hijau dan juga Wakaf Masjid Hijau. Okay, next. Okey, ini yang tertutup, kategori tertutup di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Kita ada Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Perairan dan Saliran, MET Malaysia, SPAN, JPP, Bayu Keselamatan, Indah Water, Nahrim, Yayasan Sultan Mizan, MJTC dan juga 2 calon daripada YBN Office dan juga TKSU punya office lah di bawah KASA. So in total ada 12 rumah ibadat akan dinaik taraf ataupun ditransformkan kepada rumah ibadat hijau. So alhamdulillah dalam program ni baru 1 saja dah dapat pengiktirafan. Ada rumah ibadat hijau yang pertama lah seperti yang saya bentangkan sebelum ni sebagai rujukan. InsyaAllah ada lagi yang di bawah pilot project ni akan diangkat kepada pengiktirafan lah di bawah rumah ibadat hijau. Okay, next. Ini contoh-contoh masjid-masjid pilihan di setiap rumah ibadat angkat tadilah. Ini contoh-contoh. Okay, next. Inilah semua tadi in totalnya 12 lah termasuk 1 kuil. 1 kuil di Kajang lah. Itu insyaAllah kami akan laksanakan juga rumah ibadat hijau. Okay, next. Ini terbuka. Tadi tertutup tuan dan puan, ini terbuka lah. Terbuka ni kita dah bermesyuarat lah dengan pihak-pihak tertentu di Kelantan tadi, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, dan juga kami juga telah melantik rakan kerja teknikal Kelantan Utility Mubarakan Holding lah, agensi di bawah Menteri Besar lah. Dia melantik KUM sebagai pelaksana di Kelantan lah. So rakan kerja teknikal kami di Kelantan is KUM lah. Okay, next. Ini antara program lanjutan hasil daripada komitmen yang diberikan oleh kerajaan negeri. Kami memilih 1 komuniti. So komuniti ni kami akan lancarkan perasmian pada 17 hari bulan April nanti oleh YBN KASA lah. Program Komuniti Lestari Mukim Pulau Gajah di bawah Rumah Ibadat Hijau. So ni antara program komuniti. InsyaAllah kalau pihak negeri Perlis berminat, kita akan identify 1 komuniti dan kita akan work bersamalah, sama ada dengan, kita akan melalui COSEM, UNIMED lah sebagai rakan kerja teknikal kita di Perlis dan kita akan buat komuniti. Dan alhamdulillah Prof ada maklumkan tadi ada sustainability community department ke apa yang di bawah UNIMED tadi. Itu cantik tu, mungkin saya akan work dengan that sustainability community tadi insyaAllah. Tapi saya akan melalui COSEM lah sebab rakan kerja teknikal MJTC di negeri Perlis. Okay, next. Okay, ini di negeri Perlis. Di negeri Perlis ni kita pun dah buat briefing dan alhamdulillah ada mengenal pasti beberapa masjid untuk ditransformkan daripada rumah ibadat biasa kepada rumah ibadat hijau. Dan rakan kerja teknikal dan kewangan di Perlis ni COSEM lah, UNIMED dan juga RHB Islamic Bank. Ini antara program di Perlis yang kami akan laksanakan. Dan next, ini 2 masjid yang kita dah akan meneruskan.
Yang pertama tu di Masjid Al-Ghufran, Batu Dua Lama. Dah ada pun pemasangan sistem solar oleh Lembah Setia, dan insya-Allah ada lagi beberapa masjid akan dipasang sistem solar, dan sistem solar tu sebahagian daripada kriteria rumah ibadat hijau. So bila dah ada sebahagian tu, kita akan masukkan elemen-elemen rumah ibadat hijau untuk kita iktirafkan masjid-masjid yang berdaftar dalam program ni di Perlis, kita angkat kepada masjid atau rumah ibadat hijau. Yang kedua tu Masjid Raja Muda Perlis, Kuala Perlis. So yang tu kita dah mengenal pasti inisiatif-inisiatif tambahan teknologi hijau yang pun kita pun dalam proses menyediakan ataupun membangunkan beberapa insentif yang melibatkan teknologi hijau, tapi dengan kadar bukan high cost lah. Kita pergi kepada low cost dahulu. So insya-Allah kalau ada rezeki kita jumpa bulan 5 nanti selepas raya insya-Allah. Itu bergantung pada partner kami lah, KOSEM Unimed. Okay, next. Ini kategori terbuka juga. Kami telah pergi ke Terengganu dan telah mengadakan perbincangan lah di negeri Terengganu bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, JIAD. So alhamdulillah persetujuan telah dicapai dan mencadangkan 9 rumah ibadat selain daripada pilot project yang di bawah KASA. So satu daerah satu projek perintis, dan rakan kerja kami di negeri Terengganu, TESDAQ Green Energy Sdn Bhd lah. Juga salah satu badan ataupun agensi di bawah kerajaan negeri Terengganu lah. Okay, next. Ini rakan kerja strategik rumah ibadat hijau dan wakaf masjid hijau. So rumah ibadat hijau, saya cakap tadi kan ada dua, satu individu dan juga satu lagi bangunan. So bila melibatkan bangunan, kami memerlukan dana lah. So dana tu kami bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Malaysia untuk melancarkan satu tabung wakaf masjid hijau, dan pendetailan perincian berkaitan dengan wakaf masjid hijau nanti partner saya Puan Syafinah akan explain selepas ini insya-Allah. Okay, next. Ini mungkin dua slide saya terakhir. Ini tabung wakaf masjid hijau. So ni kita dah war-warkan kerana pada bulan officialnya kita dah rasmikan pada Disember secara official, tapi kita dah soft launch ataupun pra pelancaran pada November tahun 2021 lah. So insya-Allah itu pendetailannya datang daripada pihak Yayasan Wakaf Malaysia selepas ini. So inilah aktiviti kita bersama Yayasan, KASA, MDTC dan juga agensi mempromosikanlah tabung wakaf masjid hijau. So alhamdulillah ada melibatkan daripada YBM, dan terbaru alhamdulillah ada slot daripada TV Al-Hijrah. Kami telah promokan wakaf-wakaf, bukan setakat wakaf masjid hijau, ada juga wakaf-wakaf lain yang terlibat di dalam Yayasan Wakaf Malaysia. Okay, next. Ini dua slide saya terakhir, minta maaf. Kalau pihak tuan dan puan berminat, boleh menghubungi MDTC lah. Tapi kalau nak melalui KOSEM pun tidak ada halangan, sebab KOSEM telah dilantik sebagai rakan kerja teknikal di negeri Perlis. So nak melalui KOSEM pun boleh, nak melalui MDTC pun boleh. So ini programnya lah. Okay, next. Biasanya kalau berminat kami akan bagi satu link. Okay, next. Akan link untuk survey. Survey tu ada lebih kurang 1 hingga 11 soalan yang kita tanya. Kalau tuan berminat, just key in je dalam link survey Google link tu, nanti dia akan register dalam database di MDTC lah. So katalah dalam tabung wakaf masjid hijau tu dana dah mencukupi untuk dibelanjakan, dan mana yang daftar dalam program ni itu menjadi prioriti untuk kita war-warkan pihak masjid untuk memohon dana daripada tabung wakaf masjid hijau. Okay, next, last slide daripada saya. Okay, saya selalu guna pakai statement daripada YBM lah, YBM KASA. So, alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama lah. Itu yang nak disampaikan kat sini. Pemeliharaan ataupun kelestarian alam sekitar ni
dan menjadi tanggungjawab kita bersamalah, bukan kepada kerajaan federal, bukan kepada kerajaan negeri, bukan kepada agensi-agensi tertentulah. Semua ni datang daripada keseluruhan umat lah di muka bumi ni kan. Kita diamanahkan untuk menjaga bumi kita dan juga kelestarian alam lah untuk masa ataupun future generation, untuk anak-anak kita di masa hadapan. Okey, itu saja kot daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator kita lah, Tengku Muhammad Nizar. Dipersilakan Tengku. Okey, Alhamdulillah. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih banyak kepada Encik Muhammad Muhtazam bin Nurdin di atas ceramah dan penerangan yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi tuan-tuan, seperti yang saya bagi tahu di awal tadi, kita boleh lihat Cik Azam ni memang orang kuat dalam program Rumah Ibadat Hijau ni. Satu Malaysia dia pergi rupanya. Memang insya-Allah semoga usaha-usaha yang dijalankan ini mendapat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi ganjaran yang setimpal. Sebelum kita pergi kepada Puan Syafina, saya nak tambah sikit dekat Cik Azam satu soalan sebab tak nak siapa tanya. Kita lihat tadi Rumah Ibadat Hijau juga tidak terhad kepada masjid. Saya lihat ada satu kuil juga. Jadi kalau rumah-rumah ibadat agama lain berminat pun boleh apply juga. Boleh. Dalam perancangan saya, kami dalam proses melantik satu rakan kerja strategik lah yang tidak melibatkan yang non-Muslim. So yang tu pun kita akan ada kerjasama dengan beberapa rakan kerja strategik lah untuk non-Muslim, dan saya dalam pilot yang pertama tu kepada temple lah, temple untuk Buddha. Chinese temple lah. Yang tadi tu kepada kuil untuk Hindu. So ada juga beberapa lagi yang telah approach MJTC untuk dilaksana kepada bukan kepada masjid sahajalah. Sebelum ni saya sedikit minta maaf Tengku, saya tambah sikit boleh mungkin boleh. Tak sampai seminit kot. Original proposal daripada MJTC kepada KASA dia panggil Masjid Hijau. Tapi bila diangkat kepada pengurusan KASA, YB Ustaz bagi tahu kenapa masjid saja, sedangkan kita ni ada macam-macam agama. So daripada Masjid Hijau dah jadi namanya Rumah Ibadat Hijau. So bila Rumah Ibadat Hijau tu di open kepada Muslim dan juga non-Muslim lah. Itulah. Tapi kami di MJTC ada cara penyelesaian lah untuk Muslim dengan non-Muslim. Tapi untuk spesifik wakaf Masjid Hijau, memang kita dedicated kepada masjid sahaja. Cuma yang non-Muslim kami akan dalam proses perbincangan untuk mewujudkan satu lagi dana lah kepada non-Muslim. Itu sajalah Tengku daripada saya. Okey, terima kasih ucapkan kepada Encik Muhtazam. InsyaAllah. Ada satu soalan daripada hadirin, iaitu boleh request slide presentation? Boleh, tak ada masalah. Saya bagi boleh kepada Tengku nanti. InsyaAllah di akhir sesi nanti kita akan ambil attendance daripada tuan-tuan dan perempuan, dan di situ tuan-tuan dan perempuan boleh isi email address dan kita akan share material yang dibentangkan pada hari ini. InsyaAllah. Sekarang tibalah masa kita untuk sesi ceramah daripada panel kita yang kedua, iaitu Puan Nur Syafina binti Abdul Rahim daripada Yayasan Wakaf Malaysia. Beliau akan menerangkan berkenaan pengurusan tabung wakaf Masjid Hijau. Sebelum itu, pihak majlis ingin menayangkan satu video klip ataupun montaj berkenaan tabung wakaf Masjid Hijau yang disediakan oleh pihak Yayasan Wakaf untuk tontonan hadirin dan hadirat sekalian.
Okey, tanpa melengahkan masa, pihak majlis berjemput Puan Nur Syafina binti Abdul Rahim bagi menyampaikan ceramah beliau. Dengan sukacitanya, dipersilakan. Terima kasih sahabat saya Tengku Niza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa aqibatil lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada rakan saya Tengku Niza dan juga Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari KOSAM, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, yang mana yang sama Pusat Islam dan Pembangunan Insan iaitu pimpin UNIMAP di atas jemputan pada pagi ini, yang mana menjemput saya lah selaku wakil daripada Yayasan Wakaf Malaysia sempena ceramah khas Ramadan 2022 yang bertajuk Rumah Ibadat Hijau, Inisiatif ke Arah Kelestarian Alam Sekitar. Juga saya ingin ucapkan selamat pagi dan salam keluarga Malaysia kepada para hadirin hadirat yang berada di alam maya ni ya sekarang. Dan saya rasa belum terlewat lagi untuk saya mengucapkan salam Ramadan Al-Mubarak kepada semua yang pada hari ini ya, kita dah 5 hari kita dah berpuasa. Alhamdulillah kita diberi nikmat kesihatan untuk kita meneruskan puasa dan kita diberi peluang untuk bernafas pada hari ini untuk kita menjalani ibadah yang mulia pada bulan Ramadan ini. Untuk itu saya ingin sedikit ya pada para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memulakan topik perbincangan mengenai wakaf Masjid Hijau, saya ingin mengimbas kembali sebenarnya kehebatan wakaf ini, di mana sejarah mencatatkan ya, wakaf keagamaan pertama iaitu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saat baginda berhijrah bersama kaum Muhajirin iaitu daripada Mekah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar membangunkan masjid di daerah Kuba yang sekarang ini dinamakan Masjid Kuba pada 1 Hijriah ataupun sekitar 622 Masihi. Jadi sebelum saya mengupas lebih lanjut mengenai wakaf Masjid Hijau, kita lihat ya zaman dahulu lagi wakaf ini orang kata dah sinonim ataupun sebati dengan umat Islam, yang mana kita dapati memang umat Islam bukan sahaja di Malaysia, bahkan di Indonesia, di Singapura dan di seluruh dunia, dia ada satu sifat yang orang kata sifat pemurah, yang suka menderma, berinfak, yang orang kata mencari pahala ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. So untuk itu juga kalau kita tengok para hadirin hadirat sekalian, legasi wakaf ni sebenarnya telah diteruskan oleh para sahabat yang hebat, antaranya Saidina Umar Al-Khattab dengan kisah kebunnya dan Saidina Uthman Al-Affan dengan telaga raumahnya, sehingga kini masih dinikmati manfaat pewakafan yang telah dibuat oleh sahabat-sahabat baginda. Okey, baik. Dengan itu saya teruskan dengan slide presentation daripada kami Yayasan Wakaf Malaysia, yang mana mengenai wakaf Masjid Hijau. Kalau kita tengok ya, slide yang pertama ini, sektor alam sekitar merupakan salah satu sektor agihan dana wakaf yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia. Ini adalah petikan ucapan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, merangkap pengerusi Yayasan Wakaf Malaysia semasa Majlis Pelancaran Wakaf Masjid Hijau yang lepas. Alhamdulillah, kita sebelum ini telah telah di-research lah oleh pihak KASA melalui MGTC untuk kita mewujudkan satu program ataupun projek khas mengenai wakaf Masjid Hijau. Okay, next slide. Okey, sebelum saya mengupas lebih lanjut, ingin saya bentangkan sedikit yang mengenai agenda ataupun topik-topik yang kita akan kupas pada pagi ini, iaitu yang pertama, sepintas selalu mengenai Yayasan Wakaf Malaysia, dan seterusnya pengenalan wakaf Masjid Hijau, pengenalan tabung wakaf Masjid Hijau, pengurusan tabung wakaf Masjid Hijau berserta dengan SOP, kutipan dana tabung wakaf Masjid Hijau, promosi tabung wakaf Masjid Hijau, dan akhir sekali ialah impak wakaf Masjid Hijau. Okey, kita teruskan. Orang kata pepatah kata kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi saya mengambil kesempatan inilah untuk saya ceritakan sedikit latar belakang ataupun sepintas lalu mengenai Yayasan Wakaf Malaysia. Yayasan Wakaf Malaysia kami didaftarkan di bawah bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri di bawah Akta Pemegang Amanah Permebadanan 1952, Akta 258, dan ditubuhkan secara rasminya pada 23 Julai 2008. Bermakna kami sekarang ini dah menikmati usia remaja lah, orang kata 13 tahun kan telah ditubuhkan, dan kami terus mengurak langkah untuk memertabatkan wakaf di Malaysia.
Dan lembaga pemegang amanah Yayasan Wakaf Malaysia dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, manakala naib pengerusi kami adalah Ketua Pengarah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhara ataupun Jabatan Perdana Menteri, serta dianggotai oleh semua Majlis Agama Islam Negeri dan juga wakil Kementerian Kewangan Malaysia, wakil daripada JAKIM, dan juga kami ada pakar-pakar syariah di dalam yang menganggotai lembaga kami. Dan tabik urus kami dinasihati oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah, Jawatankuasa Pelaburan dan Kewangan, Jawatankuasa Pengurusan dan juga Jawatankuasa Audit. Untuk makluman hadirin hadirat, kami di Yayasan Wakaf Malaysia kami ada 5 bahagian yang menjalankan aktiviti mengenai program-program wakaf, iaitu yang pertama bahagian dasar dan pembangunan, yang mana saya yang mengetuai bahagian ini, dan diikuti oleh bahagian pemasaran dan korporat, bahagian pengurusan dana, bahagian pengurusan dan akhir sekali ialah bahagian kewangan. Okay, next slide. Okay, Alhamdulillah kita masuk ke topik yang pertama, iaitu mengenai pengenalan wakaf Masjid Hijau. Sedikit kita nak menceritakan background mengenai wakaf Masjid Hijau ni, yang mana kita telah merujuk kepada statistik yang disediakan oleh JAKIM sehingga 28 September 2021 terdapat sejumlah 6,512 buah masjid, yang mana kalau kita tengok daripada data ini ya, hadirin hadirat semua, sebanyak 146.2 juta meter padu setahun yang digunakan oleh masjid-masjid untuk bekalan air, yang dia punya bacaan bil air itu berjumlah RM67.23 juta setahun. Manakala untuk bil elektrik pula, jumlah keperluan digunakan iaitu sebanyak 2,691 gigawatt per jam, dengan jumlah bil elektrik yang kita bayar ataupun pihak masjid bayar selama setahun berjumlah RM1.3 bilion. Manakala data untuk surau iaitu sebanyak 18,267 buah surau dengan jumlah air yang digunakan berjumlah 102.5 juta meter padu setahun, dengan bil utilitinya sebanyak 47 juta setahun. Manakala bil untuk keperluan elektrik yang digunakan oleh surau-surau ini berjumlah 600 gigawatt per jam, dengan jumlah bil elektrik yang dibayar oleh pihak surau berjumlah RM0.31 bilion. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, bayangkan ya betapa banyaknya kita kata keperluan ataupun wang ringgit kita perlukan untuk kita membuat bayaran bagi bil-bil utiliti oleh pihak-pihak masjid dan surau. Jadi mengambil kira lah penggunaan tenaga elektrik dan air yang tinggi tersebutlah, maka untuk mengurangkan pembaziran terhadap alam sekitar, wujudlah satu kerjasama ataupun sinergi yang telah dibuat oleh Yayasan Wakaf Malaysia bersama dengan pihak MJTC untuk kami wujudkan yang dinamakan Tabung Wakaf Masjid Hijau bagi membiayai aktiviti dan projek-projek hijau untuk masjid. Okey, hadirin hadirat sekalian, saya ingin berkongsi di sini apakah itu Wakaf Masjid Hijau. Okay, kalau kita lihat pada slide ini, Masjid Hijau ini ialah merupakan satu inisiatif pendanaan dan pembiayaan yang bersifat inovatif bagi projek pembangunan masjid-masjid di Malaysia yang berasaskan teknologi hijau. Jadi di sini saya tak perlu mengupas lebih lanjut mengenai pelaksanaan ataupun operasi Masjid Hijau. Saya di sini akan bercerita lebih kepada pendanaan sendiri Wakaf Masjid Hijau itu sendiri. Usaha sinergi ini yang telah dijalankan antara Yayasan Wakaf Malaysia dan MJTC bagi mengurangkan kebergantungan kepada sumber pembiayaan oleh kerajaan. Dan akhir sekali, kepentingan gaya hidup hijau dapat disebar luas di kalangan masyarakat setempat sekaligus dapat meningkatkan pelibatan awam dalam menjayakan agenda negara. Kenapa kita panggil Wakaf Masjid Hijau? Kerana kita tahu masyarakat dia sangat dekat di hati mengenai masjid dan surau. Jadi dengan kita wujudkan satu dana khas iaitu dana Wakaf Masjid Hijau ini, dapat membantu kerajaan dan juga pihak pengusaha masjid dan surau untuk mengurangkan utiliti di masjid-masjid ataupun di surau masing-masing. Okey, seterusnya. Topik seterusnya saya ingin tersentuh mengenai pengenalan Tabung Wakaf Masjid Hijau.
Okey, tabung wakaf Masjid Hijau ni ialah merupakan satu produk ya, kerjasama antara Yayasan Wakaf Malaysia dan juga MGTC, iaitu sebuah agensi di bawah Kementerian Alam Sekitar. Dan untuk itu kerjasama ini kami telah bentangkan di dalam mesyuarat ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Wakaf Malaysia, dan alhamdulillah pada 14 Oktober 2021 Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Wakaf Malaysia bersetuju dengan cadangan ini, memandangkan ini satu produk yang berinovasi yang memberi manfaat bukan sahaja kepada pihak masjid dan juga surau, tapi juga secara keseluruhan kepada masyarakat. Dan untuk itu, Majlis Prapelancaran Wakaf Masjid Hijau ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar, Menteri Alam Sekitar dan Air Kasar, menerusi ucap tama Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri merangkap pengerusi Yayasan Wakaf Malaysia pada 18 Oktober 2021. Dan manakala majlis perasmian Wakaf Masjid Hijau dan sistem solar PV telah dilancarkan pada 15 Disember 2021. Dan untuk itu, alhamdulillah sehingga kini kita telah banyak menerima sumbangan wakaf daripada bukan sahaja pada masyarakat, bahkan daripada korporat dan sebagainya yang sama-sama menyumbang dan menyemarakkan amalan berwakaf ini. Seterusnya, di sini saya ingin sentuh sedikit mengenai pengurusan dana tabung wakaf Masjid Hijau. Okey, di sini saya kongsikan sedikit model yang mana model ini kami gunakan untuk kerjasama bersama dengan pihak MGCC untuk kita wujudkan struktur pengurusan wakaf Masjid Hijau. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat ya di dalam model ini, tengok di sini kita ada di atas sekali iaitu MGTC dan bersama Yayasan Wakaf Malaysia akan menjadi kerjasama, dan setelah menjadi kerjasama tu kita akan menubuhkan satu jawatankuasa. So jawatankuasa ini ada dua jawatankuasa yang ditubuhkan, iaitu jawatankuasa pemandu dan juga jawatankuasa teknikal penilaian dan agihan. Dan kita akan mendapatkan sumbangan wakaf daripada sumbangan ini daripada orang awam, GLC, syarikat korporat, pertubuhan bukan kerajaan, yang mana kita memang mewawarkan program ini kepada masyarakat dan juga korporat untuk menyumbang dalam tabung ini. Dan seterusnya, setelah kita dah tubuhkan jawatankuasa ini, kita akan membuat pelaburan melibatkan jawatankuasa pemandu, dan sebahagian dana tadi tu kita dilaburkan semula untuk menghasilkan dana manfaat wakaf lah. Seperti mana yang rakan saya tadi Encik Azam maklumkan, untuk kita punya pengurusan dana ini adalah penting dana wakaf yang terkumpul tu sebelum kita mengagihkan dalam bentuk ataupun conversion into asset, kita akan melaburkan terlebih dahulu dana tersebut untuk kita mengembangkan dana itu, dan keuntungan yang kita hasilkan daripada laporan tersebut akan dijadikan sebagai dana manfaat yang mana penggunaannya lebih flexibility lah untuk digunakan berbanding dengan dana pokok itu tadi. Dana pokok itu kita mesti agihkan kepada aset-aset kekal. Itu adalah orang kata apa, prinsip wakaf itu sendiri. Maksudnya kita kena menukarkan dana itu tadi kepada aset kekal. Dan seterusnya itu agihan dan manfaat nanti, dan kita dah akan tentukan dalam jawatankuasa bersama apakah bentuk-bentuk agihan dan manfaat kita boleh buat daripada keuntungan pelaburan itu tadi. Okey, seterusnya kalau untuk dalam diagram ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat ya, agihan dana pokok dalam bentuk aset kekal akan didaftarkan sebagai wakaf di bawah Majlis Agama Islam Negeri. Seperti mana saya rasa semua sedia maklum, Perlembagaan Malaysia ya, wakaf ini adalah di bawah kuasa negeri, yang mana Majlis Agama Islam Negeri merupakan pemegang amanah tunggal wakaf. Jadi untuk projek-projek yang melibatkan wakaf ini semuanya akan didaftarkan di bawah MAIN lah. Untuk program ini pun sama, kita akan daftarkan di bawah MAIN. Seterusnya, okey, di sini saya ingin terangkan sedikit ya apakah peranan antara Yayasan Wakaf Malaysia dan juga MGTC. Yayasan Wakaf Malaysia semasa kami membentangkan kertas-kerja tersebut, kita telah menunjukkan Yayasan Wakaf Malaysia di mana peranan dia ialah sebagai pengurus wakaf ataupun wakaf administrator bagi program Wakaf Masjid Hijau. Dan untuk tujuan itu, Yayasan Wakaf Malaysia berperanan untuk menguruskan dana wakaf itu tadi seperti mana saya maklumkan tadi ya, yang mana dana wakaf yang terkumpul itu kami akan laburkan yang menghasilkan dana manfaat dan akan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, yang mana dengan dana ini berkembang, ia dapat membantu pihak MGTC ya, kerana pihak MGTC selaku pelaksana
dana ataupun orang kata pengurus projek ini berperanan sebagai pakar teknikal dalam menilai penilaian impak untuk projek yang dipohon. Jadi di sini terdapat dua pengagihan orang kata peranan, iaitu Yayasan Wakaf Malaysia, kami punya peranan ialah lebih untuk mengumpulkan dana ataupun kita panggil fundraising bagi dana wakaf, manakala pihak MGTC pula lebih kepada pelaksana projek. Jadi dengan ada combination ini ataupun kata kelengkapan ini melengkapkan salah satu antara satu sama lain akan merancangkan lagi program Wakaf Masjid Hijau ini. Pengurusan dana tabung wakaf Masjid Hijau. Okey, kalau sini seperti mana di paparan ini ya yang saya ceritakan tadi, dana wakaf yang kita kumpulkan katalah kita perlukan untuk sesuatu projek itu dalam 100,000. Jadi sebelum kita mencapai jumlah 100,000 itu, Yayasan Wakaf Malaysia akan melaburkan sebahagian dana tersebut untuk kita dapatkan keuntungan pelaburan, yang mana pulangan ini akan diagihkan dalam bentuk agihan manfaat pelaburan. Manakala sebahagian lagi dana wakaf akan diagihkan untuk membiayai projek-projek yang telah disenaraikan layak. Maksudnya di sini sekiranya kita ada dalam tabung dana wakaf kita ada lebih kurang katalah 200,000. So 100,000 nanti kita akan laburkan terlebih dahulu. Manakala baki 100,000 itu kita akan fokuskan kepada agihan dana pokok itu. Dan untuk bagi tujuan ini penyelarasan dan pemantauan pelaksanaan wakaf ini akan ditadbir urus oleh dua buah jawatankuasa seperti mana yang saya maklumkan tadi ya, iaitu jawatankuasa yang melibatkan keahlian daripada KASA, JAKIM, Jauhar, WWM dan juga MGTC. Dan seluruh keputusan itu akan dibuat bersama, yang mana tanggungjawab itu merupakan satu elemen yang penting lah untuk memastikan projek Wakaf Masjid Hijau ini berjaya. Sebagai contoh tadi ya, Encik Azam, rakan saya telah menceritakan kita punya satu projek yang telah berjaya dijalankan, iaitu di Masjid Hasanah Bangi. Alhamdulillah, berkat daripada kita punya program ini, kita dapati projek itu telah dilaksanakan, sistem solar pun telah dipasang di Wakaf Masjid Hijau di Masjid Hasanah Bangi. Dan saya difahamkan Masjid Hasanah Bangi juga menerimalah manfaat daripada pemasangan tenaga solar itu tadi. Seterusnya. Okey, di sini saya ingin kongsikan sedikit mengenai cadangan pembiayaan projek. Saya rasa tadi rakan saya pun juga Encik Azam telah menceritakan ya, apakah kegunaan dana wakaf itu tadi, apakah yang kita akan gunakan dana wakaf itu untuk membiayai projek yang macam mana. So untuk program ini, penubuhan Wakaf Masjid Hijau ini adalah untuk membiayai aktiviti dan projek seperti penukaran kepada lampu LED, penukaran kepada kipas atau penghawa dingin yang cekap tenaga, pemasangan sistem penuaian air hujan, penukaran kepada PD cekap air, penyediaan kios pengumpulan barang kita semula, pembelian barang kelengkapan dan produk hijau yang diiktiraf My Hijau Mark, dan akhir sekali pembangunan kebun komuniti di kawasan masjid. So kalau tengok di sini ya, hadirin-hadirat semua, kalau kita tengok daripada projek-projek yang dinyatakan ini, hampir kesemuanya ya, yang mana dana pokok itu mestilah kita buat conversion kepada aset. Dan perkara ini memang ditekankan oleh kami punya syariah komiti ataupun kuasa penat syariah, yang mana aset itu merupakan ain wakaf yang perlu kita maintain ataupun kita pelihara. Jadi untuk projek ini, Yayasan Wakaf Malaysia bersama dengan GMGTC, kami telah menyediakan satu garis panduan lah untuk kita memastikan penggunaan dana tadi itu betul dan mengikut hukum syarak yang telah ditetapkan bagi prinsip-prinsip wakaf. Okey, seterusnya. Okey, ini antara pembiayaan pelaksanaan projek teknologi hijau yang kami telah gariskan atau kami telah cadangkan kepada pihak MGTC masa-masa kita berbincang hari itu, iaitu pembiayaan projek masjid ataupun surau berbentuk non-solar dengan purata anggaran kos kurang daripada 200,000. Ya, ini bagi program jangka masa pendek. Manakala pembiayaan projek atau masjid atau surau berbentuk solar dengan purata anggaran kos sehingga 300,000 melalui dua kaedah, iaitu Engineering, Procurement, Construction and Commissioning EPCC oleh syarikat perkhidmatan solar dengan kontrak EPCC selama 20 tahun. Ini bagi program jangka masa panjang. Dan fundraising daripada dana wakaf ini, di mana solar tersebut seperti mana saya cakap tadi ya, conversion into asset itu, iaitu solar itu akan dijadikan sebagai ain wakaf.
Jadi saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami bahawa wakaf yang kita collect daripada public dan juga corporate tadi itu, kita antara projek yang kita akan laksana ialah projek solar ataupun non-solar lah bagi program wakaf masjid hijau ini. Seterusnya. Okey, baik. Untuk setiap kita punya program ataupun program wakaf, kami telah dinasihati oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah Yayasan Wakaf Malaysia, yang mana setiap satu program itu mestilah diwujudkan prosedur operasi standard ataupun kita panggil SOP, yang mana SOP ni adalah untuk kita governkan dan kita pastikan berlakunya ketelusan di situlah supaya tidak berlaku orang kata elemen-elemen ketirisan dan sebagainya. Jadi untuk itu di yang peringkat Yayasan Wakaf Malaysia, kita telah mewujudkan satu SOP yang mana kita telah mengkualifikasikan aset alih dan tak alih bagi program wakaf masjid hijau aset alih. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini ya, sebarang aset yang alih dan boleh dimanfaatkan oleh penerima wakaf bagi tujuan tertentu dan menggunakan dana pokok, kita dah listingkan di sini, iaitu seperti sistem penuaian air hujan, penyaman udara 5 bintang, pilih cekal air, tikar masjid yang menggunakan bahan kitas semula, sejadah yang menggunakan bahan kitas semula, panel solar, tong kitas semula, kipas cepat tenaga dan sistem pendawaian menggunakan bahan kitas semula. Jadi elemen-elemen ini kami telah masukkan dalam SOP ini untuk pastikan setiap pengagihan dana pokok yang dibuat itu berdasarkan SOP yang disediakan supaya untuk kita memastikan tadbir urus ini adalah terbaik dan mengikut prinsip-prinsip syarak yang telah dibenarkan. Bagi tujuan ini, kenapa kita wujudkan SOP ini? Kerana kita tak nak nanti bila masyarakat menyumbang ataupun berwakaf pada Yayasan Wakaf Malaysia, dia akan tanya, duit saya bagi tu buat apa? So kita wujudkan item-item ini supaya kita dapat pastikan guideline ini dapat dipatuhi dan diikuti sepenuhnya oleh pihak MGTC lah sebagai pelaksana projek. Okey, seterusnya. Okey, aset yang tidak alih dan terpasak di bumi serta boleh dimanfaatkan oleh penerima wakaf bagi tertentu dan menggunakan pokok antaranya seperti mana yang kawan saya cerita tadi ya, bangunan pengumpulan barangan kitas semula, tempat wuduk yang dibina dan dilengkapi dengan pilih cekal air, tanaman pokok bagi tujuan mesra alam iaitu landscaping dan bangunan kebun komuniti. Dan semasa majlis pelancaran pada Disember yang lepas, saya sendiri telah melihat ya bagaimana Masjid Hasanah Bangi ya. Saya memang begitu, saya rasa teruja lah pada masa itu saya lihat bagaimana ada sistem solar di masjid tersebut, ada sistem tuaian dan sebagainya. Suatu benda yang teknologi yang diaplikasikan dengan masjid yang orang kata begitu sangat kita tak jangka sebelum ini. Dan bagi tujuan teknologi hijau ni saya sangat-sangat menyokong lah pihak MGTC untuk kata kita aplikasikan kalau bolehlah ke seluruh Malaysia untuk wakaf masjid hijau ni bagi orang kata pun menjimatkan tenaga elektrik di samping kata mesra alam lah untuk kita sama-sama memelihara alam sekitar kita untuk generasi yang akan datang. Okey, seterusnya. Okey, selain itu juga terdapat sedikit ya perbezaan yang melibatkan beberapa item bagi tujuan masjid hijau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset wakaf, antaranya iaitu kit rumah hijau dan juga lampu LED. Okey, ini kenapa ya kita nyatakan di sini kerana perkara-perkara di atas adalah sebagaimana takluk Tata Cara Pengagihan WWM. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita menyediakan SOP ini, kita dah ada satu yang kita panggil tata cara pengagihan lah aset-aset wakaf, dan di situ kita telah gariskan beberapa panduan ataupun tata cara untuk kita governance-kan mengenai program-program wakaf. Yang mana bagi memelihara prinsip wakaf yang diwujud, maka satu tabung yang bukan tabung lestari wakaf masjid hijau akan diwujudkan. Ini daripada tabung lestari ini kita gunakan iaitu daripada hasil keuntungan pelaburan yang kita terima daripada dana pokok itu, kita akan masukkan ke dalam tabung lestari wakaf masjid hijau untuk kita gunakan bagi mana-mana yang tidak boleh digunakan di bawah dana pokok lah. Okey, seterusnya. Okey, apakah impak tabung wakaf masjid hijau ya tuan-tuan dan puan-puan?
Sebenarnya macam dinyatakan oleh saya rasa kawan rakan saya tadi, Cik Azam pun dah maklumkan ya bagaimana impak program Wakaf Masjid Hijau ini dapat mengurangkan orang kata apa kos kepada pihak masjid, dapat melestarikan alam sekitar dengan orang kata apa good environment dan kurang karbon dan sebagainya. Dan kami telah identify ada 3 impak tabung Wakaf Masjid Hijau yang kita laksanakan, iaitu pengurangan beban kos operasi masjid ataupun surau dan pengurangan beban penggunaan tenaga dan air di masjid ataupun surau yang semakin meningkat di samping membuka peluang baru kepada syarikat pembekal. Jadi kalau kita lihat daripada data-data yang telah dinyatakan oleh rakan saya tadi, memang kita nampak banyak perbezaan berbanding sebelum diaplikasikan teknologi green teknologi ni dan selepas diaplikasikan tu amat berbeza dia punya penggunaan dan juga bil utility yang dikenakan oleh pihak operator. Dan dengan melalui pengaplikasian Masjid Hijau ni, dia dapat membantulah pihak pengusaha masjid terutamanya dalam bulan-bulan Ramadan ini dapat mengurangkan kos utility di sini. Di samping itu juga pelestarian alam sekitar dapat dipertingkatkan dengan menyumbang kepada sasaran pengurangan intensiti pengeluaran gas rumah kaca berbanding KDNK sebanyak 45% menjelang tahun 2030 berbanding tahun 2005. Dan rata-rata kalau kita lihat sekarang banyak-banyak syarikat korporat memang mereka menekankan konsep ESG yang mana untuk setiap pendekatan ataupun fundraising yang kita buat terutama Yayasan Wakaf Malaysia, pihak korporat lebih berminat kepada konsep ESG. Sebagai contoh green technology, wakaf hijau dan sebagainya. Kenapa benda-benda ni yang amat menarik perhatian korporat? Kerana ESG ni memberi orang kata dekat di hati pihak korporat untuk memberi sumbangan. Jadi dengan program-program yang sebegini yang kita anjurkan ataupun kita createkan program sebegini, pihak korporat lebih berminat untuk menyertai ataupun menyumbang wakaf dalam program ini. Dan akhir sekali iaitu memupuk kesedaran masyarakat dengan menanamkan budaya gaya hidup hijau. Dan selain itu, fungsi masjid, surau dapat dikembangkan ke arah pendidikan mengenai kelestarian alam sekitar melalui kerjasama antara syarikat swasta dan rumah ibadat di mana dengan ini dapat membuka lebih banyak tanggungjawab sosial korporat dan ESG. Seterusnya. Baik, ini adalah satu topik yang penting iaitu mengenai kutipan dana tabung Wakaf Masjid Hijau. Jadi saya ingin fokuskan di sini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga di Yayasan Wakaf Malaysia kita telah mewujudkan satu plan ataupun strategi kutipan dana Wakaf Masjid Hijau yang mana kami mensasarkan kepada 4 strategi di sini. Strategi kami yang pertama iaitu syarikat korporat dan NGO yang mana Yayasan Wakaf Malaysia pada masa ini kita melalui Belanjawan 2021 telah diumumkan oleh kerajaan pada tahun 2021 hari itu bahawa memperkasakan pengusaha wakaf melalui kerjasama antara Yayasan Wakaf Malaysia dan juga badan-badan korporat. Dan alhamdulillah hasil daripada pengumuman tersebut kita dapat lihat banyak syarikat-syarikat korporat yang berminat ataupun menunjukkan kesungguhan untuk melaksanakan program wakaf bersama dengan Yayasan Wakaf Malaysia. Dan untuk itu kita nampak visibility pihak-pihak korporat dalam program-program wakaf pada masa ini sangat sangat menggalakkan dan begitu positif. Dan seterusnya antara strategi lain yang kami gunakan ialah menerusi potongan gaji bulanan. Untuk makluman semua tuan-tuan dan puan-puan, Yayasan Wakaf Malaysia kita mempunyai kod potongan gaji bagi penjawat awam persekutuan dan juga persekutuan menerusi kod potongan 4474 yang mana sekiranya penjawat awam berminat untuk menyumbang wakaf bolehlah isi borang dan hantar kepada Yayasan Wakaf Malaysia untuk membuat potongan gaji secara bulanan. Dan sebenarnya sepanjang kita dah lancarkan potongan gaji ni kita dah wujud sejak tahun 2009. Alhamdulillah ramai penjawat awam yang setiap bulan menyumbang menyumbang wakaf secara konsisten lah. Dan saya ingin nyatakan sinilah kebanyakannya yang kita dapati daripada statistik kami punya sistem kebanyakan penyumbang secara gaji bulanan ni terdiri pada penjawat awam wanita lah. Maksudnya wanita ni dia bermurah hati untuk berwakaf setiap bulan. Dan untuk itu saya pun ingin mengajak rakan-rakan saya yang lain, terutamanya kaum-kaum Adam untuk sama-samalah kita buat potongan gaji tak banyak, RM5 sebulan ke RM10 sebulan pun alhamdulillah. Ya kan? Banding kalau kita tengok kalau kita macam sekarang bulan puasa bulan Ramadan ni kita pergi bazar Ramadan RM10 tu
nak beli pun memang takat beli air je lah, saya rasa boleh, mungkin beli makanan sikit, tapi dengan kita menyumbang wakaf sebanyak RM5 sebulan, insyaAllah pahala itu akan mengalir sehingga ke hari kiamat. Dan yang strategi ketiga ialah menerusi kerjasama institusi bank. Untuk makluman semua, kami di Yayasan Wakaf Malaysia, kita sekarang ni sedang bergiat bersama dengan pihak-pihak bank untuk kita menyediakan platform perwakafan, dan untuk itu kita telah bersama dengan pihak CIMB Islamik, yang mana pelanggan-pelanggan CIMB boleh berwakaf melalui CIMB Clicks, dan kita ada juga platform melalui Public Islamic Bank, Bank Islam dan sebagainya. Dan akhir sekali kita menyediakan satu lagi strategi, iaitu kita menyediakan satu lagi alternatif perwakafan ataupun platform berwakaf melalui sistem wakaf tunai Malaysia, Toyib Pay dan juga akaun Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menyumbang ke wakaf bagi program wakaf Masjid Hijau ini, bolehlah sama-sama tuan-tuan puan-puan melalui portal Yayasan Wakaf Malaysia. Kat situ tuan-tuan boleh klik tengok sistem wakaf tunai Malaysia. Okey, dan di paparan ni kita boleh masuk kat dalam sistem ini. Kita masuk melalui pautan www.ywm.gov.my/wakaf-online. Nanti di situ tuan-tuan puan-puan boleh lihat untuk pewakaf yang pertama ataupun pewakaf yang masih belum berdaftar, kita galakkan untuk berdaftar dulu di bawah sumbangan wakaf online secara on-off. Selepas berdaftar tu boleh pilih di jenis wakaf, cari yang kat situ ada wakaf khas projek dan klik pada wakaf Masjid Hijau. Dan masukkanlah nilai yang ingin anda sumbangkan. Untuk program wakaf Masjid Hijau kita ada nilai ditetapkan. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebanyak mana keikhlasan nak berwakaf tu kita amat-amat alu-alukan ataupun kita raikan lah untuk berwakaf. Okey, seterusnya. Ini saya share sikit. Kalau tengok di paparan ni kita ada kod QR sistem wakaf tunai Malaysia. So seperti mana yang semua maklumlah kan, kita sekarang ni menuju ke arah digital. Jadi Yayasan Wakaf Malaysia pun tidak ketinggalan untuk kita aplikasikan konsep-konsep teknologi yang terkini lah, menggunakan QR code, Toyib Pay dan sebagainya untuk memudahkan pewakaf-pewakaf berwakaf. Jadi di sini sebab kita biasanya selalulah terima permohonan daripada pewakaf-pewakaf, dia kata ada tak kaedah pewakafan yang lebih mudah. Jadi kita cakap kalau kata nak konsisten, boleh kita buat potongan gaji. Dan potongan gaji kita ni pun sebenarnya tidak hanya limited kepada penjawat awam, malahkan pihak swasta pun ada yang berwakaf secara bulanan melalui dia punya kaki tangan tu. Setiap bulan pihak HR dia akan menghantarlah ataupun menyalurkan wakaf tu kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Alright, seterusnya. Okey, kita punya promosi wakaf dana Masjid Hijau ni saya di sini ingin menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, bolehlah membuat sumbangan terus ke akaun Yayasan Wakaf Malaysia di akaun RHB Islamic Bank. Boleh catat ya tuan-tuan dan puan-puan, nombor akaunnya iaitu 2124-576-004-6138. Okey, saya ulang sekali lagi, mungkin semua dapat, kalau kata nak ni boleh snap gambar pun boleh. 2124-576-004-6138. Jadi mana-mana yang berminat untuk berwakaf ke dalam program dana wakaf Masjid Hijau ini, bolehlah terus depositkan wakaf anda ke akaun RHB Islamic Bank di Yayasan Wakaf Malaysia. Seterusnya. Okey, saya rasa ni antara slide yang terakhir yang saya akan share. Kenapa kita memilih Yayasan Wakaf Malaysia untuk melaksanakan amanah ini kerana Yayasan Wakaf Malaysia ini merupakan sebuah agensi di peringkat persekutuan, dan kami bekerjasama rapatlah dan dengan Majlis Agama Islam Negeri selaku pemegang amanah tunggal wakaf untuk kita membantu pihak main mewujudkan lebih banyak lagi aset-aset wakaf. Dan seperti mana saya nyatakan tadi tuan-tuan dan puan-puan, penjawat awam boleh berwakaf secara konsisten melalui potongan gaji, dan saya dan sebelum ini kita pun telah maklum yang mana Tan Sri KSM pun telah mewawarkan mengenai ikut potongan gaji, yang mana penjawat awam digalakkan secara sukarela untuk berwakaf secara bulanan melalui kod 4474.
Dan wakaf tunai yang kami terima ini akan diagihkan ataupun disalurkan kepada masyarakat Muslim negeri melalui projek-projek ataupun aktiviti wakaf yang dilaksanakan bersama dengan pihak kerjasama dan juga daripada dengan pihak main. Dan kenapa Yayasan Wakaf Malaysia merupakan salah satu platform untuk berwakaf? Kerana agihan dana wakaf ini meliputi seluruh negara. Tidak hanya maksudnya kita punya program agihan ini melibatkan negeri Perlis, negeri Pulau Pinang, negeri wilayah persekutuan dan semua negeri di seluruh Malaysia. Inilah merupakan satu orang kata kelebihan lah berwakaf di Yayasan Wakaf Malaysia. Dan kita juga mengalu-alukan pewakaf-wakaf juga menyumbang wakaf di Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, tak kira lah di Perlis ke, di Pulau Pinang ke, di Melaka ke dan sebagainya. Yang penting tu kita dah ada kesedaran untuk berwakaf dan kita dah ada semangat untuk berwakaf supaya kita kata wakaf ini merupakan kita punya saham akhirat lah. Dan kalau kata macam saya berminat untuk berwakaf kerana saya rasa itu adalah salah satu saya punya bekalan untuk saya bawa ke sana. Dan projek wakaf yang diwujudkan akan diaturkan atas nama Majlis Besar Negeri seperti masih nyatakan tadi di bawah Perlembagaan Malaysia. Semua harta-harta wakaf mestilah didaftarkan di bawah di atas nama Majlis Agama Islam Negeri di mana lokasi ataupun aset itu berada. Okey, seterusnya. Okey, saya rasa untuk itu Tengku, setakat ini sahaja saya ingin berkongsi mengenai pengurusan dana wakaf Masjid Hijau dan saya ingin menutup ataupun mengakhiri kita punya program pagi ini ataupun ceramah saya pada pagi ini dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu samiul alim. Maksudnya di sini iaitu perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi untuk itu ayuh tuan-tuan dan perempuan bersempena bulan Ramadan yang barakah ini sama-samalah kita menginfakkan ataupun kita mewakafkan tunai kita ke dalam program dana wakaf Masjid Hijau ini yang mana kita sendiri semua tahu pahala yang kita wakaf ini akan terus mengalir sehingga ke hari kiamat. Itu sahaja Tengku. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Nur Syafina di atas ceramah dan penerangan yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi sekarang kita buka majlis untuk sesi soal jawab. Jadi saya akan pergi kepada in-call message dahulu. Ada beberapa soalan di sini sama ada Puan Syafina ataupun Encik Azam, siapa-siapa pun boleh jawab. Yang pertama berkenaan dengan slide presentation. Seperti yang dijelaskan oleh penceramah tadi, insyaAllah kita akan bagi slide presentation berdasarkan email yang diberikan dalam attendance list. Attendance nanti kita akan bagi link sebentar nanti untuk semua tuan-tuan dan perempuan isi. Dan seterusnya soalan daripada Encik Zulkifli bin Ibrahim, mungkin Cik Azam boleh komen? Okey, daripada Cik Zulkifli tu berkaitan dengan Energy Service Company penglibatan ESCO di dalam projek Masjid Hijau. Sebab tadi tu EPCC yang dimaklumkan oleh Puan Syafina tadi tu melibatkan EPCC yang dimaksudkan situ fokus kepada renewable energy lah. EPCC ni kepada renewable energy. Untuk energy efficiency tu kita tak ada lagi lah sebab masjid ni kalau ikutkan penggunaannya dari segi hours tu sangat kurang berbanding dengan office ataupun factory lah. So far kita tak ada lagi kertas cadangan lah untuk ESCO melibatkan diri di dalam
projek-projek Masjid Hijau lah. Cuma yang EPCC melalui renewable energy ataupun service provider kepada solar, dah banyak proposal dah masuk kepada pihak-pihak masjid dan juga Majlis Agama Islam lah. Yang tu kita bentangkan kepada Yayasan Wakaf Malaysia dan dapat pertimbangan untuk yang jangka masa yang panjang itulah. Cuma jangka masa yang pendek tu biasa kita akan guna duit daripada tabung dana wakaf Masjid Hijau lah. Yang tu je rasa Tengku yang Cik Zulkifli tu. Ya, ada soalan-soalan lain daripada para hadirin dan hadirat, boleh untuk raise hand dan kita akan bagi peluang untuk tuan-tuan dan perempuan. Okey, Cik Zulkifli, boleh silakan. Tambahan soalan tadi. Tak dengar tu. Sebab kita dapat banyak proposal daripada APCC, daripada ESCO untuk supply PV solar system secara percuma untuk masjid-masjid, tetapi diorang require untuk years contract. Jadi jual setting soalan tu sebab kalau ESCO company boleh provide zero capital untuk pemasangan solar, kita boleh dapat lebih benefit lah. Okay, dan Boleh. Dana daripada jadi maksudnya lebih banyak profit kita boleh dapat. Cuma saya nak komen dari segi 20 tahun kontrak tu terlampau lama kot. Kita buat sebelum ni dalam masa 5 tahun Ya. kita buat pengiraan solar yang betul. Dalam masa 5 tahun profit ROI kita boleh achieve. So dia akan profit another 15 years. Sebab tu kan ESCO company buat capital front. Jadi dengan Yayasan Wakaf Malaysia, macam mana nak make it yang ni secara format ini. Terima kasih Cik Zulkifli. Saya rasa insyaAllah Cik Azam ya, sebenarnya yang untuk ESCO tadi tu memang dalam perancangan kita ya untuk kita wujudkan nanti Cik Zul. Cuma pada masa sekarang ni kita lebih fokus kepada projek jangka pendek ya Cik Azam ya. Azam, yang untuk itu kita akan lihat balik semula sebab masa kita bentangkan dalam proposal syariah hari tu Cik Zul, ada yang ditanya itu dari segi jangka hayat sekolah itu sendiri. Dan sebenarnya solar itu mengambil masa jangka hayat yang panjang, macam manakah dana wakaf tu untuk kita gantikan selepas habis tempoh jangka hayat tu. Itu antara elemen syariah lah yang kami kena lihat dan kami kena perhalusi di situ untuk kita laksanakan projek ni lah. Okey, kita ada dua soalan. Okey, terima kasih Cik Zul. Kita ada soalan seterusnya daripada Salmah binti Syahidan, iaitu sekiranya Jabatan Kerajaan berhasrat untuk melaksanakan program solar di bangunan kerajaan, adakah boleh berhubung dengan MGTC? Okey, itu dah spesifik kepada bangunan kerajaan lah. So kami tidak ada halangan sebab di MGTC ada satu division berkaitan dengan EE dan RE. So kalau pihak Puan Salmah berminat boleh menghubungi saya dan saya akan channelkan kepada yang division renewable energy tu lah. InsyaAllah boleh bantu. Okey, kita ada peserta yang mengangkat tangan tadi, boleh terus dengan soalan. Okey, ada sesiapa lagi yang ingin untuk bertanyakan soalan, sama ada boleh tulis ataupun boleh terus tanya secara live kepada Encik Azam ataupun Puan Syafina. Tengku saya ingin sikit berkongsi ya. Ya, boleh. Mengenai kutipan dana wakaf Masjid Hijau ni, alhamdulillah ya, Cik Azam pun saya rasa dah ada maklumat ni ya. Sejak kita lancarkan pada Disember yang lepas, kita punya kutipan wakaf sehingga kini ya berjumlah hampir 86,000. So memang alhamdulillah lah kita nampak feedback tu daripada masyarakat
satu projek Wakaf Masjid Hijau ni orang kata menyentuh hati masyarakat sebenarnya. Cuma kita perlu sebarluaskan lagi mengenai program itu sendiri, dan biasanya masyarakat ni dia nak tengok benda tu ada depan mata. So kalau benda tu dah diwujudkan dan nampak dah konsep teknologi hijau tu diaplikasikan di masjid, saya rasa dengan itu boleh menambahkanlah keyakinan masyarakat untuk orang kata lebih sama-sama menyumbang dalam program Dana Wakaf Masjid Hijau ni. Okey, ada lagi soalan daripada hadirin serta hadirat? Okey, saya nak tanya Puan Syafina ataupun Cik Azam, berapa lama proses lalu kalau kita nak mohon tabung wakaf ni? Okey. Untuk proses permohonan tu tadi, biasanya nanti di pihak MGTC permohonan tu akan dibuat kepada pihak MGTC, dan untuk itu kita ada satu jawatankuasa bersama, dan semua projek-projek tersebut kita akan orang kata dibuat penelitian di dalam jawatankuasa bersama itu dan diputuskan di jawatankuasa itu. Selepas itu baru kita akan buat agihan dana berdasarkan kepada kelulusan yang telah diputuskan. Jadi tempoh tu saya rasa Cik Azam mungkin boleh spesifikkan ke Cik Azam? Untuk makluman semualah, tempoh tu kami belum decide lagi. Cuma kami di peringkat MGTC dah sediakan garis panduan, klasifikasi yang tadi yang boleh dimohon dan juga beberapa borang yang perlu diisi lah. So kami dalam waktu terdekat ni dalam proses mendapatkan kelulusan daripada peringkat tertinggi lah, KASA, untuk mensahkan jawatankuasa seperti yang dimaklumkan oleh Puan Syafina. Ada dua jawatankuasa, satu teknikal dan agihan dan satu lagi yang pemandu itulah. So dalam waktu terdekat kita akan selesaikan yang borang-borang dan guideline tu, dan draft tu saya dah ada, saya nak bentangkan kepada peringkat tertinggi je lah. Jangkaan kalau nak memohon pun mungkin bermula daripada mungkin kuartal yang ketiga lah, insyaAllah. Okey, dari segi permohonan tu, adakah pihak masjid yang mesti memohon ataupun kontraktor yang memohon? So untuk permohonan datang daripada pihak masjid, tapi mungkin idea tu mungkin datang daripada kontraktor ataupun service provider ataupun ESCO tadi itulah. Cuma dari segi procurementnya, MGTC akan bantu untuk mengeluarkan technical spec yang toward green itulah, ke arah green teknologi hijau tu. Cuma dari segi perolehan award tender tu dijalankan oleh peringkat masjid lah. Jadi maksudnya bukan boleh beli semua benda lah. Maknanya benda tu mesti mengikut spek lah. Seperti yang disenarai oleh Puan Syafina tadi, dan penentuan spek tu akan dibantu oleh pihak MGTC lah untuk perolehan hijau tu lah. Ya, betul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi? Maksud tadi Tengku, kalau kita lihat yang saya maklumkan tadi tu berdasarkan pengurusan dana wakaf tu sendiri, kita ada dua lah sini, ada dua bentuk dana. Satu iaitu dana pokok tu sendiri, yang mana dana pokok tu memang kita kena buat conversion into aset kekal. Dan yang satu daripada hasil pelaburan yang kami laburkan tu kita klasifikasikan sebagai dana manfaat wakaf, yang mana penggunaan tu lebih fleksibel lah. Itu daripada situ kita akan tentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam SOP tu. Maksudnya macam contoh tadi ada LED dan sebagainya, itu kita akan yang itu boleh kita buat. Tapi kalau ada yang perkara-perkara baru tu kita kena bawa semula Cik Azam untuk kita tengok sama ada dari segi hukum syarak tu dibenarkan ke ataupun tak. Okey, sumbangan ni boleh claim income tax tak? Okey, untuk sumbangan wakaf kepada Yayasan Wakaf Malaysia, sebenarnya alhamdulillah kami telah diluluskan di bawah diluluskan oleh pihak Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Seksyen 4411C atau Cukai Pendapatan 1997 sebagai sebuah projek berkepentingan nasional. Dan untuk makluman semua, kita dah beberapa tahun mendapat kelulusan pada MOF, dan buat masa sekarang ni kami tengah memohon penyambungan ataupun renewal daripada pihak MOF, dan insyaAllah kita menerima makluman positif daripada pihak MOF, dan dalam masa terdekat lah kita akan dapat tahu supaya kelulusan ni dapat disegerakan lah. Sebab banyak projek-projek kita ni kita banyak nak tarik sumbangan daripada pihak korporat
untuk bantu meningkatkan kutipan wakaf tunai. Sebab korporat ni sebenarnya dia banyak dana-dana yang dia boleh gunakan untuk CSR dan wakaf sebenarnya. Dan bagi pihak-pihak syarikat ni untuk makluman semua ya, bagi individu potongan cukai ni dia layak untuk claim income tax sehingga 7% daripada pendapatan aggregate. Manakala untuk syarikat pula boleh dapat potongan cukai sehingga 10% pada pendapatan aggregate. Itulah saya menekan Tengku. So tak ada, jangan risau, insyaAllah kita tengah berusaha untuk dapatkan penyambungan dan selepas nanti tuan-tuan dan perempuan yang menyumbang wakaf ni insyaAllah boleh mohon lah, boleh orang kata apa, claim lah income tax tu. Okey, soalan seterusnya, bolehkah pihak masjid memohon pengiktirafan Masjid Hijau walaupun tidak melaksanakan pembangunan hijau melalui MGTC? Untuk makluman Cik Zu boleh, tapi pengiktirafan tu dia punya evaluator ataupun penilaian tu datang daripada MGTC. Dia panggil program Low Carbon City 2030 Challenge. So walaupun tak melalui rumah ibadah hijau, pihak masjid boleh juga mendapat pengiktirafan melalui satu lagi program lah, dia panggil cabaran bandar rendah karbon. So yang penting sebelum berlakunya pelaksanaan tu kena ada baseline tadi tu. Bila ada baseline, you buat sesuatu dan you dapat reducekan CO2 dan perbezaan percentage tu untuk kita iktirafkan melalui KASA lah. KASA akan mengiktirafkan berapa diamond yang boleh dicapai ataupun diiktirafkan lah daripada pencapaian yang terhasil. Pengukuran semua convert to carbon CO2 lah, carbon dioxide. Okey, ada lagi soalan? Mungkin kita boleh terima satu atau dua soalan lagi sebelum kita sampai ke pukul 12 tengah hari. Okey, soalan untuk Puan Syafina, ada tak lagi pihak yang menggunakan tabung wakaf Masjid Hijau ni? Maaf Tengku, maksud Tengku pihak yang menggunakan tu macam mana? Ada tabung tu, adakah telah ada siapa-siapa guna ataupun masih dalam fasa menghimpun duit? Oh, okey. Kalau ikutkan kita masih lagi dalam mengumpul lah dana tu untuk buat masa sekarang ni kita dalam proses untuk cadangan untuk kita laburkan dulu dan kita tunggu nanti bila pihak MGTC dah ada senarai lengkap projek itu untuk dibawa dan selepas tu baru kita akan buat disbursement lah berdasarkan kepada kelulusan yang telah diperolehi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nampak macam tak ada soalan dah di sini. Okey, jadi saya ingat majlis kita telah pun sampai ke penghujungnya. Alhamdulillah, pihak penganjur iaitu Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari KOSEM, UNIMAP serta Pusat Islam dan Pembangunan Insan Pimpin UNIMAP ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada penceramah-penceramah kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Muhtazam bin Nurdin dan Puan Nur Syafina binti Abdul Rahim di atas perkongsian dan penerangan yang telah diberikan sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan akan memberikan manfaat kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir ke program ini, yang mana sambutannya adalah sangat menggalakkan sehingga mencecah kepada 200 orang. Sama ada daripada kalangan staf UNIMAP, agensi-agensi kerajaan, jabatan-jabatan agama Islam, wakil-wakil daripada masjid, para profesional dan juga syarikat-syarikat swasta yang dapat turut serta dengan program kita pada pagi ini. Sokongan daripada anda semua adalah amat dihargai dalam menjayakan program ini. InsyaAllah di masa-masa akan datang kita akan mengadakan lagi program seperti ini dan mungkin yang kita target dalam bulan 5 nanti kita akan adakan program seminar Masjid Hijau seperti mana yang Cik Azam kongsikan sebentar tadi. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran menerusi link attendance yang diberikan. InsyaAllah sijil akan terus dapat secara automatik.
kita link dapat terus CJ tersebut. Seperti yang dimaklumkan semasa sesi ceramah tadi, sekiranya ada pihak yang berminat untuk menyertai program Rumah Ibadat Hijau, bolehlah menghubungi pihak MGTC ataupun pihak KOSEM UNIMAP. Dan akhir sekali, marilah bersempena dengan bulan Ramadan ini, kita bersama-sama menyumbang untuk tamu wakaf Masjid Hijau. InsyaAllah, pihak kami akan berkongsi maklumat berkenaan akaun tersebut kepada semua hadirin. InsyaAllah sumbangan yang kita berikan akan digunakan untuk pembangunan Masjid Hijau di seluruh negara, yang mana selagi mana ianya digunakan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 18, Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik lelaki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Akhir kata, pihak majlis ingin memohon kemaafan sekiranya ada salah dan silap semasa mengendalikan program pada hari ini, dan insya-Allah slide presentation daripada panel penceramah kita akan email kepada tuan-tuan dan puan mungkin besok. Sebelum kita bersurai, marilah kita mengambil gambar beramai-ramai. Okey, kita buka kamera, kita ambil gambar setakat yang boleh lah, sebab Google Meet ni dia terhad sikit. Betul. Okey, pihak Rustia boleh mula mengambil gambar. Okay, tuan-tuan diharap dapat bersedia. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, terima kasih Tengku, rakan saya, Cik Azam. Ya, sama. Terima kasih. Allah jumpa lagi. Dan juga Cik Azam. Terima kasih banyak. Tengku. Terima kasih Tengku. InsyaAllah jumpa. Bulan 5. InsyaAllah kita cuba buat. Terima kasih Tengku. Terima kasih juga kepada semua yang hadir. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hijau macam hasil makan hijau. Hijau ini. Tak ada apa. Saya buat dia punya semangku. Okey. Tapi jangan marah kalau ayat tu baca orang hafal tu. Surah Al-Baqarah.